Bagaimanakah cara mengerjakan solat dalam masa musafir? Sebenarnya orang-orang yang dalam keadaan musafir, dalam keadaan berperjalanan, maka ia diharuskan untuk melakukan solat-solat yang dikhususkan kepada orang musafir, iaitu yang dinamakan solat qasar dan solat jamak. Ini merupakan dua jenis solat, itu qasar dan jamak, yang hanya diharuskan kepada orang-orang yang musafir dengan syarat-syarat yang tertentu. Ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan apabila kamu berperjalanan, yakni musafir di muka bumi ini, maka tidaklah salah kamu mengqasarkan salat jamak, kamu mengqasarkan salat. Jika sekiranya kamu bimbang orang-orang kafir akan mencederakan kamu, akan mengganggu kamu, sesungguhnya orang kafir ini adalah musuh kamu yang nyata. Ulama-ulama menjelaskan bahawa berdasar pada ayat ini menunjukkan bahawa orang-orang yang musafir diharuskan salat qasar dan diharuskan salat jamak, kerana kedua-dua ini merupakan salat khusus bagi orang-orang yang musafir atau yang berperjalanan jauh. Apakah yang dimaksudkan dengan salat qasar, salat jamak dan salat qasar jamak? Ya, mengenai jenis-jenis solat safar atau solat bagi orang musafir ini ada 3 cara. Yang pertama, sama ada qasar saja, atau yang kedua jamak saja, dan yang ketiganya qasar dan jamak. Saya akan cuba uraikan satu persatu. Yang pertama, yang dimaksudkan dengan qasar. Qasar artinya pendek. Adapun salat qasar ialah sembahyang yang dipendekkan. Artinya salat yang mempunyai 4 rakaat lalu dikerjakan secara ringkas, iaitu 2 rakaat sahaja. Saya ulang lagi sekali. Yang dimaksud dengan salat qasar ialah salat yang mempunyai 4 rakaat, iaitu Zuhur, Asar dan Isyak. 3 salat ini bilangan rakaatnya 4. Dan bila mana dikerjakan secara qasar, maka bolehlah dilakukan dengan hanya 2 rakaat sahaja. Iaitu Zuhur dilakukan dengan secara 2 rakaat sahaja, Asar dilakukan dengan 2 rakaat sahaja, dan Isyak dilakukan dengan hanya 2 rakaat sahaja. Ini namanya qasar, iaitu sembahyang ataupun salat yang 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat saja. Adapun maghrib dengan subuh tidak boleh diqasarkan. Walau dalam keadaan bagaimana sekalipun, maghrib tetap 3 rakaat, subuh tetap 2 rakaat. Yang dikatakan qasar ialah sembahyang ataupun salat zuhur, salat asar, salat isyak yang bilangan rakaat 4 dilakukan 2 saja. Ini namanya qasar. Adapun jamak, yang dimaksud dengan jamak ialah menghimpunkan 2 sembahyang untuk dilakukan di satu waktu. Menghimpunkan 2 salat, zuhur dengan asar atau maghrib dengan isyak, dan dikerjakan di satu waktu. Ulama-ulama telah memutuskan bahawa di antara salat yang boleh dijamakkan hanyalah maghrib dengan isyak, zuhur dengan asar sahaja. Maghrib dengan isyak dikerjakan di waktu maghrib, atau maghrib dengan isyak dikerjakan di waktu isyak. Satu.
Dan yang keduanya, zuhur dengan asar. Sama ada dikerjakan di waktu zuhur, ataupun zuhur dengan asar dikerjakan di waktu asar. Itu dimasukkan jamak. Adapun salat yang lain di antara empat ini, misalnya nak dijamakkan subuh dengan zuhur, itu tidak boleh. Nak dijamakkan asar dengan maghrib, tidak boleh. Nak dijamakkan isyak dengan subuh, tidak boleh. Nak dijamakkan zuhur dengan subuh, tidak boleh. Yang boleh hanyalah zuhur dengan asar, satu. Yang keduanya ialah maghrib dengan isyak saja. Itu namanya jamak. Dan yang ketiganya ialah yang dimasukkan dengan qasar dan jamak. Dalam satu hal, salat yang boleh qasar, diqasarkan. Lepas tu dijamakkan. Misalnya, saya orang musafir, lalu saya nak qasarkan zuhur dengan asar dengan jamak. Artinya boleh saya lakukan zuhur 2 rakaat. Lepas itu, saya jamak kepada asar 2 rakaat. Itu artinya qasar dan jamak. Maghrib dengan isyak, oleh kerana maghrib tidak boleh qasar, maka saya tetap mengerjakan 3 rakaat. Lepas itu saya nak jamak dengan isyak. Oleh kerana isyak boleh qasar, maka isyak saya kerjakan hanya 2 rakaat saja. Itu namanya jamak dan qasar. Dijamakkan salat yang boleh jamak, dan di waktu yang sama diqasarkan, dipendekkan salat yang boleh dipendekkan ataupun diqasarkan. Itulah yang dimaksudkan qasar, jamak ataupun qasar dan jamak.